sejahtera. Saya harap kamu semua sihat. Okay, macam mana hari ini? Saya harap tak ada masalah ya. Sudah sarapan, sudah makan. Ya, senyum-senyum saja pagi ni. Okey, untuk pagi ni amalan bahasa Melayu ABM. Untuk kelas peralihan kita masuk unit 3 mengenal nombor. Okey. Mengenal nombor, apa yang kita nak kenal kat sini? Kita menyatakan simbol matematik yang terdapat dalam gambar. Kemudian contoh nombor genap dan juga nombor ganjil, dan juga bagaimana operasi matematik memudahkan urusan jual beli, dan juga pembinaan penggunaan simbol matematik dalam kehidupan seharian anda. Okey, kita tengok satu persatu. Mungkin tajuk ni panjang, tapi kita akan ambil satu dua lah. Okey, mengikut kesesuaian. Okey, sebelum tu kamu kena buka buku teks lah. Buka buku teks unit 3 muka surat 38. Okey, sekarang kita berada di muka surat 40. Okey. Di sini ya, kita sering kali melihat nombor kereta, nombor rumah, nombor pada papan tanda jalan raya, nombor di pasar raya. Semua nombor ini berlainan antara satu sama lain. Ada nombor bulat, nombor genap, nombor ganjil. Okey. Kemudian ada pula nombor pecahan, perpuluhan pada harga barangan di pasar raya. Okey, contohnya sini gambar kereta, ada nombor plat. Kita ada nombor ganjil, kita ada nombor genap. Okey. Nombor ganjil ni macam mana, nombor genap ni macam mana? Nanti kita tengok. Okey, kalau kita tengok kat sini, ada apa? Ada batu kilometer ni. Okey, kat sini dia ada nombor perpuluhan. Kemudian ada banting. Banting untuk dia kata di situ pameran buku dan alat tulis. Dia ada juga iklan papan tanda di kedai. Potongan harga sebanyak 50%. Okey, untuk berapa kain, untuk meter kain 1/2 kain, 1/2 meter kain lansir. Macam-macam ada. Okey. Okey, kat sini ada kata untuk tambahan. Jantina seseorang boleh dikesan melalui nombor akhir pada nombor kad kebenaran. Nombor berakhir dengan nombor genap ialah perempuan. Tapi yang berakhir dengan nombor ganjil adalah lelaki. Okey. Okey, nombor genap, nombor ganjil macam mana? Kita ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. So, andai kata nombornya 0, 2, 4, 6, 8. Ini adalah nombor genap. Okey. Genap. Selain daripada itu adalah nombor ganjil. Okey. Boleh? Selain daripada nombor ni yang saya bulatkan ni adalah nombor ganjil. So kamu tengok nombor kad pengenalan kamu. Okey, mesti berakhir dengan antara 0, 2, 4, 6 ataupun 8. Itu untuk perempuan. Kalau kamu untuk kamu, saya tahu lelaki, nombornya mesti antara 1 ataupun 3 ataupun 5 ataupun 7 ataupun 9. Cuba tengok. Okey.
Boleh tengok IC ibu bapa kamu. Tengok. Yang belakang sekali. Nombor yang belakang sekali. Nombor akhir. Okey, tengok IC-nya. Adakah nombor 2? Adakah nombor 3? Tengok macam itulah. Okey. Daripada situ kita tahu sama ada pemilik IC itu lelaki atau perempuan. Okey, seterusnya kat sini. Sebotol air minuman harganya RM1. 10 biji telur ayam harganya RM4. 4.00. Setin susu harga RM2.50. Sekotak santan RM2.50. Okey, Kavita ni apa? Ibu meminta Kavita ke kedai untuk membeli barang dapur. Ibu memberi Kavita senarai barang yang perlu dibeli. Jumlah wang yang diberikan Kavita adalah RM20. Okey, RM20. Okey, kat sini kata, Kavita membeli 10 biji telur ayam yang berharga RM4 dan sekotak santan yang berharga RM2.50. Jumlah barang tersebut ialah RM6.50. Kemudian Kavita menggunakan RM20 untuk membayar jumlah harga barangan sebanyak RM6.50. Baki wang ialah RM13.50. Okey, kita try buat ke sini ya. RM20, RM20, tolak RM6.50. So bakinya RM13.50. Okey. Okey, situasi yang kedua. Okey, boleh faham ya yang tadi ya? Okey, ini ayat matematik dan juga pengiraan dalam matematik. Okey. Okey, situasi yang kedua. 4 orang kanak-kanak datang ke majlis ulang tahun kelahiran Mei-Ling. Ibu Mei-Ling memberikan 2 keping coklat kepada setiap kanak-kanak. Berapakah jumlah coklat yang telah diberikan oleh Ibu Mei-Ling kepada kanak-kanak tersebut? Kemudian, bapa Mei-Ling pula memberikan 20 biji gula-gula kepada mereka. Kanak-kanak itu membahagikan gula-gula tersebut secara sama rata. Setiap kanak-kanak akan mendapat berapakah biji gula-gula? Okey. Mula-mula dia kata kat sini, Ibu Mei-Ling beri 2 keping coklat. Okey, 2 keping coklat kepada 4 orang kanak-kanak. Okey, 4 orang. So, setiap seorang dapat 2. Jumlahnya ada 8. So, sini 4. 2. Setiap seorang dapat 2. Dan jumlahnya adalah 8. Kemudian, bapa Mei-Ling pula, dia ada 20. Ada 20 coklat. So, 20 coklat bahagi 4. 4 apa? 4 orang kanak-kanak ni. Dan setiap seorang mendapat berapa? Berapa? 5. Okey. Setiap seorang dapat 5. So, 4 orang kanak-kanak diberi 2 keping coklat. Setiap seorang jumlah tersebut bersamaan dengan 8 keping. So, macam tadi lah. 4 darab 2 sama dengan 8. Kemudian, 20 biji gula-gula dibahagikan kepada 4 orang kanak-kanak dan setiap kanak-kanak mendapat 5 biji gula-gula. Okey. So, ini ayat matematiknya. Ini operasinya. Okey.
Ni ayat, ni operasi. Okey. Seterusnya, okey, untuk jelajah nombor ni, kamu bolehlah kalau nak main dengan parent ke ataupun nak main dengan adik-beradik ke, boleh try buat. Okey. Nanti bacalah arahan permainan. Okey, baca arahan ni boleh main dengan adik-beradik. Okey. So ini saya skip lah untuk hari ni. Okey. So, okey, seronoknya berniaga. Puan Lina menjual kuih muih di pasar malam. Gerainya menjadi tumpuan kerana terdapat pelbagai pilihan kuih. Puan Lina mengira jumlah keuntungan selepas selesai urusan niaga. So, gerai jualan kuih muih Puan Lina, hasil jualan RM800. Okey, jumlah modal yang digunakan RM250. So, jumlah keuntungan. So, kat sini jumlah keuntungan kita tolak je lah. Okey, situasinya Puan Lina telah menjual 100 biji kuih koci. Masih terdapat baki 75 biji kuih koci. Berapakah jumlah kuih koci Puan Lina? Okey, contoh idea matematik, 100 biji kuih koci ditambah dengan 75 bersamaan dengan 175 kuih koci. Okey. So ini kita tolak lah. Okey, gerai ni keuntungan ni tolak je lah. So dapat berapa? 5 0 7 550. Okey. Okey, lepas tu tolak lagi. Tolak lagi kos sewa tapak, tolak lagi bayar upah. So jumlah keuntungan dapat RM500. Okey. Ni tolak ni 800, tolak 250, tolak sewa tapak, tolak bayar upah. So jumlah untung bersih RM500. So tadi macam mana? Ini kita tolak ni tadi dapat 550 kan? Ni 550. Tolak lagi 35. Kita dapat 515. Okey. 515. So 515 tolak dengan untung bersih ni, kita dapat RM15. RM15 ni adalah kos sewa tapak jualan. Okey. Faham ya? Okey, ni 800 ni hasil jualan, modal tolak 250. So kita dapat jumlah 550. 550 ni kita tolak lagi RM35 untuk bayar kos upah. Kita dapat nilainya 515. 515 belum lagi ya, 515 belum lagi tolak kos sewa tapak. So kita dah tahu jumlah keuntungan bersih 500. So kita tolak dengan 500, dapat RM15. Okey. So sewa tapak jualan ialah RM15. Okey, ni kita tengok pecahan. Apakah pecahannya? Bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina, bapa licin ingin memberikan ampau kepada semua anaknya. Okey, tak ada apalah. Licin memesan. Ya. Okey, dia nak bagi pada anaknya. So kat sini dia kata kat sini, ampau itu mengandungi RM50.
Okey, RM50 nak bahagikan 4 orang adik-beradik. Okey. So, dia kata pecahan ayah perlu membahagikan RM50 itu kepada 5 orang. Pecahannya 50/5. Okey, kita akan mendapat sebanyak RM10 seorang. Oh, antara kamu dengan 4 orang adik-beradik. Okey. Bukan 4 orang adik-beradik saja. Kamu maksudnya termasuk sekali. So 5 orang per 5. So kami mendapat sebanyak RM10 seorang. Dia macam ni 50 sekejap ya. 50/5 sama dengan 10. Okey. Okey, Licin memesan sekeping pizza untuk keluarganya. Licin perlu memikirkan strategi membahagikan pizza itu kepada 5 orang adik-beradiknya. Licin berbincang tentang strategi tersebut. So, kita kena bahagikan antara 5-nya. Pizza ini perlu dibahagikan kepada 5 bahagian. Apakah pecahan pada 5 bahagian? Pecahan 1/5. Setiap seorang akan mendapat 1 pizza. Apakah pecahan jika saya ingin 2 bahagian pizza ibu? Pecahannya lah 2/5. Okey. So, 1 orang 1/5. Kalau 2 orang 2/5. Ataupun kalau dia nak makan 2, dia akan jadi 2/5. Okey, sama juga macam kamu belah kek. Kek birthday. Okey, kek birthday. Kamu nak belah kek birthday. Okey, kamu nak belah kek ya. Katakan kamu nak belah 8. So kamu kena pecah kepada 8. 1, 2, 3. Okey, maknanya seorang akan dapat 1/8. Okey, kita seterusnya. Sikit lagi. Okey, sikit lagi. Kita juara. SMK Puteri Putera telah mengadakan kejohanan sukan tahunan kali ke-20 Stadium Sukan Negeri. Majlis ini diadakan pada pukul 8 hingga 6 petang. Terdapat 2 acara yang dipertandingkan iaitu acara sukan padang dan balapan. Okey, ini dia punya ni lah kategori lelaki 3, lompat jauh peringkat akhir. Okey, jarak, tengok jarak kat sini ya. 4.10 meter, 3.50 meter dan 3.32 meter. Okey, macam mana pula dengan acara perempuan 3 larian 100 meter. Masa di sini 14.56 saat, 14.80 saat dan 15.50 saat. Okey. So, ini jaraknya dalam meter. Okey, jaraknya dalam meter. Kedudukan nombor 1, 2, 3. Dan juga yang kategori perempuan 3, masanya dalam masanya dikira dalam saat. Tadi dikira dalam meter untuk lompat jauh. Ini untuk 100 meter dikira dalam unit saat. Okey. Okey, seterusnya. Mari berkomunikasi. Okey, aktiviti sini nyatakan harga barang terdapat di koperasi sekolah. Bersoal jawab tentang jumlah perbelanjaan Melin di koperasi sekolah. Okey, buku garis 1 RM1, buku kotak kecil RM1, A4 RM3, kemeja sukan RM15 dan sebagainya lah. Semua ada kat sini. So, senarai barang yang dibeli oleh Melin ialah buku garis 1 RM9 buah,
Buku nota A4 2 buah, buku nilam 1, buku graf 1. Tawaran potong harga 1/4 daripada harga asal bagi semua barang bersempena hari koperasi sekolah. Macam mana kita nak kira? Okey, kita tengok Kita try buat kat sini. Buku garis 1 9. So buku garis 1 dia nak 9. Nota A4 2 buah. Okey. Kemudian buku nilam. Buku nilam mana? Buku nilam sebuah dan buku graf sebuah. Mana buku graf? Okey, sebuah. So 9. Tak nampak. 9 kali dengan RM1 sama dengan RM9. Kemudian 2 buah kali dengan RM3 sama dengan berapa? RM6. Okey, kemudian 1 buah RM2.50. RM2.50 dan satu lagi buah RM2.50. So berapa jumlah yang kena beli? Yang perlu dibayar? Campurkan semua. Campurkan semua berapa? 0, 0, 5, 1, RM20. Betul? RM20. Okey, RM20. Ini harga yang sepatutnya dibayar. Tetapi, tengok kat sini. Okey, dia kata sini ada potongan 1/4 daripada semua. So, 1/4 maksudnya 1/4. Okey, 1/4. Sekejap saya buka screen nota. Okey. Okey, kat sini berapa tadi? RM9 tambah dengan RM6 tambah dengan RM2.50 tambah dengan RM2.50. Ini semua jumlahnya berapa? 10, 20, RM20. Okey, ini sepatutnya mailing kena bayar. Tapi koperasi ada buat tawaran 1/4 daripada harga semua. Okey, 1/4. So kita potonglah. 1 kali 4, 4. 1 kali 5, 20. 1 kali 4, 4. 5 kali 4, 20. So harganya RM5 potongan. Okey, ini potongan. Okey, potongan sebanyak RM5 sempena hari koperasi sekolah. So mailing perlu bayar hanya RM20 tolak RM5. Berapa? So mailing hanya bayar sebanyak RM15 sahaja. Okey? Boleh ya? Itu pengiraan dia. Sebanyak RM15 sahaja daripada RM20. Okey. Okey, sikit lagi. Okey. Okey, last. Okey, penilaian idea matematik. Ini macam latihan lah. Tapi tak apa, kita buat sama-sama. Okey, idea matematik. Kenal pasti idea matematik berdasarkan situasi. Tulis ayat untuk menerangkan idea matematik berdasarkan situasi.
Okey, contohnya kat sini nombor 1, tak apa kita buat sama-sama. Nombor 1, ibu telah membeli sebanyak 10 biji telur ayam yang berharga, okey, sebanyak 10 biji telur ayam. Ibu telah menggunakan 3 biji telur ayam untuk membuat nasi goreng. Berapakah telur yang tinggal? Okey, itu ayat. Idea matematik. Okey. Sekali lagi ya. Ibu membeli 10 biji telur ayam. Okey. Kemudian ibu telah menggunakan sebanyak 3 biji telur ayam untuk membuat nasi goreng. Berapakah baki telur ayam yang telah telur baki yang ada? Okey, so maknanya ada 7. Okey, begitu juga dengan yang ini. Yang kedua, idea matematik. Ini telah memotong kek kan? Pada hari jadi saya, ibu telah memotong kek kepada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ibu telah memotong kepada 8 bahagian kek. So kalau kata nak makan 1/8 lah. Kalau makan 2 bahagian, 2/8 kek. Okey, ni satu. Kemudian yang seterusnya, saya ketika ingin menggunakan idea matematik macam mana? Abang ingin menyediakan minuman petang. Okey. Pada minuman petang tersebut, abang telah meletakkan 3 sudu gula. Kemudian abang merasa tawar dan menambah lagi 2 sudu gula. Ikutlah suka hati kamu lah. Okey. Janji ada 3 sudu gula dan ditambah lagi 2 sudu untuk merasakan lezatan air tersebut. Okey. Alright. Okey, yang keempat, idea matematik yang keempat apa ni? 80 GSM, 5 rim, 500 helai. So, apa nak buat? Okey, guru telah menyediakan sebanyak 5 rim kertas A4 yang setiap rimnya mempunyai 500 helai. Berapakah jumlah helai keseluruhan satu kotak? Okey, macam itulah. So satu rim ni ada 500 helai. So kalau ada 5, 1 2 3 4 5, ada 5 rim. Berapa helai dalam satu kotak ni? Sebab satu kotak ni ada 5 rim kan? So 500 kali dengan 5. So semuanya ada 2500 helai kertas A4. Okey. Okey, cukup untuk setakat tu. Tajuk yang unit yang ketiga mengenai nombor. So saya harap kamu dapat buat tugasan dalam modul yang telah saya sediakan. Okey, kalau ada masalah boleh beritahu dan boleh WhatsApp saya. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi.